Okey, seterusnya kita nak tengok 11.2 tindakan antibody. Okey, tindakan antibody ada beberapa mekanisme seperti yang ditunjukkan pada rajah 11.2. Jadi awak boleh refer buku teks ya. Okey, tindakan antibody yang pertama adalah secara pengaglutinan. Okey, macam mana cara ni? Antibody tadi menggumpalkan patogen. Macam mana dia musnahkan patogen? Dia musnahkan patogen dengan cara menggumpalkan patogen bersama. Contohnya macam dia macam lekat-lekatkan patogen tu jadi satu kelompok. Okey? Dan menjadikan patogen sasaran mudah untuk diperangkap dan dimusnahkan oleh sel fagosit. Jadi dia nampak sini ya. Yang ni antibody. Yang macam garis-garis biru ni antibody. Antigen yang warna merah tu, yang warna pink tu antigen. Jadi dia akan lekatkan sel yang telah dijangkiti oleh antigen ni tadi. Dia lekatkan. Dia macam gam-gam-gamkan. Dengan sel-sel tu sekali. Dia gam-gam-gam-gamkan. Kemudian dia akan gumpalkan patogen tu bersama dan menjadikan patogen sasaran. Jadi, bila bergumpal-gumpal macam ni, jadi sel fagosit ni dia senang nampak. Jadi, bila sel fagosit ni nampak patogen yang dah bergumpal-gumpal ni tadi, sel fagosit tu akan pergi dekat situ dan telan semuanya sekali. Okey? Dia menyenangkan kerja sel fagosit ni tadi. Ini pengaglutinan. Cara yang kedua adalah peneutralan. Peneutralan. Macam mana caranya? Antibody bergabung dengan toksin. Antibody dia akan bergabung dengan toksin. Toksin ni racun ya. Racun yang dihasilkan oleh bakteria dan dia akan neutralkan racun tadi. Setengah-setengah bakteria ni dia masuk dalam badan kita, dia akan keluarkan racun dia. Jadi apa antibody ni buat? Antibody ni akan bergabung dengan toksin tadi dan dia akan neutralkan racun tadi. Jadi racun tu dah jadi tak berbahaya dah. Sebab itulah dipanggil peneutralan. Gambar rajah ni lebih kurang macam ni lah. Ni toksin ni. Ya, yang ni toksin. Jadi, antibody ni datang dan neutralkan. Okey? Kaedah yang ketiga adalah pemendakan. Macam mana pemendakan? Antibody bertindak dengan antigen terlarut. Antibody bertindak dengan antigen terlarut untuk membentuk suatu kompleks yang tidak larut. Okey, dia akan bertindak dengan antigen terlarut ni tadi, antigen yang boleh larut lah. Antigen terlarut ni antigen yang boleh larut dalam cecair badan ataupun dalam plasma darah, dan dia akan membentuk satu sebatian yang tidak larut. Satu kompleks ni satu gabungan yang tidak larut. Dia macam mendakkan tu. Macam kita ambil tepung, kalau kita bubuh dalam air, kita kacau-kacau tepung tu, nanti tepung tu dalam air dia akan mendap ke bawah kan. Macam tu lah, mendakkan, dan ini memudahkan kerja sel fagosit untuk memusnahkan patogen tadi. Yang mudah dimusnahkan oleh sel fagosit. Maksudnya bila sel fagosit nampak mendakkan tu, dia akan pergi dekat mendakkan tu dan dia akan musnahkan mendakkan tadi. Kalau patogen tu larut, jadi sel fagosit ni dia macam mungkin sukarlah bagi dia nak kenal yang itu benda asing. Ya, itu namanya pemendakan. Macam ni lah gambaran dia lebih kurang. Okey. Ini adalah pemendakan molekul antigen. Ini pemendakan molekul antigen ni. Okey. Seterusnya cara yang keempat, pengopsoninan. Antibody bergabung dengan antigen. Dia bergabung dengan antigen dan dia bertindak sebagai penanda supaya sel fagosit boleh kenal antigen dan memusnahkannya.
Ni macam ni. Ni bakteria. Yang warna hijau ni bakteria. Okey. Bakteria ni dia akan mengeluarkan bahan asing, antigen. Antigen ni adalah protein-protein yang ada pada luar badan bakteria tu ya. Jadi si antibody ni datang. Antibody tu yang warna ni, yang macam ni. Ni antibody lah ni. Ni, yang warna biru ni. Ni antibody. Ni antibody. Antibody ni datang dan dia akan join dengan antigen ni tadi. Okey. Dia akan join pada antigen. Antigen ni adalah protein. Antigen ini adalah protein asing yang ada pada luar badan bakteria ni tadi. Dia akan join. Antibody opsonin bergabung dengan antigen. Antibody yang macam ni namanya antibody opsonin. Dia akan join dengan antigen tadi. Jadi dia bertindak macam marker. Dia bertindak macam penanda. Bila penanda, senanglah sel fagosit kenal dan sel fagosit akan datang dan musnahkan semua ni sekali. Okey. Sel fagosit memerangkap bakteria yang telah dikenal pasti oleh penanda antibody. Namanya pengopsoninan. Dan cara yang ketiga adalah penguraian. Di mana antibody bergabung dengan antigen. Antibody tadi bergabung dengan antigen yang menyebabkan bakteria tadi pecah dan terurai. Pecah dan terurai tu pecah dan hancur lah. Maksudnya. Antibody yang terlibat namanya antibody lysin. Antibody lysin buat proses penguraian. Antibody opsonin buat proses pengopsoninan. Antibody lysin bergabung dengan antigen. Okey, ni bakteria. So, dia ada protein-protein asing dekat badan bakteria ni tadi. Dia akan bergabung dengan antigen. Dan bila dia bergabung saja dengan antigen tadi, bakteria tadi akan pecah. Lysis tu maksud pecah lah. Terurai dan musnah. Okey, jadi di sini ingat ya, kita ada 5 cara tindakan antibody. Jadi untuk 11.2, cikgu nak awak salin benda ni semua, salin nota ni dan gambar rajah. Salin nota dan juga gambar rajah. Saya rasa gambar rajah pun penting juga. Awak lukislah yang simple-simple ya. Itu untuk kerja bahagian 11.2.